Assalamualaikum, Yoshminang. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga Boruto chapter 65. Yang mana bagi pendapat aku untuk dalam chapter kali ni memang lain macam gila tau. Dan banyak benda yang kita tak jangka telah pun berlaku. Untuk dalam chapter kali ni kita dapat tengok masih lagi fokus pertarungan di antara Code menentang Kawaki dan juga Boruto. Malah apa yang lagi menariknya untuk dalam chapter kali ni, akhirnya Naruto-nya dalam form Sage Mode dia telah pun sampai dekat tempat pertarungan untuk menyelamatkan Boruto dan juga Kawaki daripada Code. Tambahan untuk dalam chapter 65 kita telah dikejutkan dengan dua benda yang memang aku tak expect langsung tau benda tu akan berlaku. Lagi-lagi untuk karakter Kawaki. Dan disebabkan hal ni lagilah membuatkan otak aku ni makin banyak berfikir tau, teori-teori yang logik dan boleh dikaitkan apa sebenarnya yang telah berlaku untuk dalam chapter 65. Jadi aku memang dah tak sabar gila nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Okey korang, aku nak bagi tahu ni, sekarang ni Faiz di studio ada keluarkan t-shirt Sublimation Anime 2 design yang terbaru tau, iaitu design anime Naruto karakter Hatake Kakashi aka Roku Daimyo Hokage dan juga design anime Demon Slayer karakter Rengoku Kyojuro. Kedua-dua design ni memang design kami sendiri dan memang cantik gila. Untuk kualiti baju pula korang jangan risau lah tau, kita orang memang bagi yang terbaik. Jenis kain yang kita orang pakai ialah microfiber interlock, jadi memang cukup selesa dan tak panas langsung tau. Kalau korang nak buat untuk bersukan pun tak ada masalah. Dari segi printing pula korang jangan risau, korang basuhlah macam mana sekalipun memang tak akan tanggal sebab baju ni jenis sublimation. Dan apa yang lagi menarik, setiap pembelian yang korang buat korang akan dapat pelbagai barang anime. Dan baju ni juga ready stock tau, ada size S sampailah size 4XL. Kalau korang order hari ni, esok juga kita orang kapus. Jadi kalau korang nak nampak lebih bergaya ataupun berminat nak dapatkan baju anime limited edition keluaran Faiz di studio, korang boleh je order dekat Shopee Faiz di studio ataupun WhatsApp je nombor kami. okey? Link semua kita orang dah ada letak dalam bio ataupun description. Jadi jangan lepaskan peluang selagi stok masih ada. Chapter 65 yang bertajuk Karma Power. Dan untuk dalam cover page chapter kali ni ada gambar Naruto yang tengah dalam form Sage Mode dia. Chapter ni bermula dengan sambungan situasi dekat tempat pertarungan, yang mana kelihatan Boruto masih lagi dalam keadaan kesakitan berada di tengah-tengah di antara Code dan juga Kawaki. Jadi disebabkan tu Kawaki pun risaulah dengan keadaan Boruto sekarang ni dan dia terus jerit nama Boruto. Tapi tak lama lepas tu kan, secara tiba-tiba sewaktu keadaan tengah getih dan Boruto masih lagi memegang dada dia, secara mengejut keadaan sekeliling Boruto terus je berhenti tau. Malah Kawaki dengan Code pun tak bergerak langsung waktu tu. Dan apa yang lagi mengejutkan, kelihatan Otsutsuki Momoshiki telah pun muncul sedang duduk dekat atas pokok. Jadi lepas dari itu pun Otsutsuki Momoshiki terus je berjalan menghampiri Boruto sambil dia cakap, walaupun kau dah makan obat sekalipun untuk menghentikan proses Otsutsukification, tapi hakikatnya benda tu ibarat macam sia-sia je sebab proses Otsutsukification dalam tubuh Boruto dah semakin hampir untuk mencapai 100%. Dan benda tu sebenarnya tak akan berjaya pun untuk melenyapkan Otsutsuki Momoshiki. So bila Momoshiki dah sampai dekat depan Boruto, Momoshiki pun cakap lah, hello, kita berjumpa lagi, budak tak guna. Jadi situasi yang sedang berlaku sekarang ni memang totally sama situasi sewaktu Momoshiki telah menanamkan karma dekat Boruto. Dan Boruto sendiri pun tak boleh nak bergerak pada ketika itu tau. Nak dijadikan cerita dekat sini, disebabkan Code mempunyai tentacles bagi untuk membangkitkan pohon cakra, so Momoshiki pun ambil keputusan untuk dia ambil alih tubuh Boruto supaya tak melepaskan peluang yang dia ada bagi untuk membunuh Code. Jadi tak lama lepas tu pun, selepas je Momoshiki telah pun take over badan Boruto, dia terus je menuju berhadapan Code sambil dia cuba untuk mengambil peluang untuk menyerang Code menggunakan serangan Odama Rasengan. Tapi Code tak ada masalah pun untuk mengelak dari serangan tersebut. Cumanya selepas je Momoshiki telah take over badan Boruto, kekuatan untuk Momoshiki waktu ni memang ada level tau. Kekuatan dia jauh lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan kekuatan Boruto sebelum ni yang menggunakan kekuatan karma. Dan disebabkan tu Code pun tak heran lah kenapa Boruto tak ada peluang langsung sewaktu berhadapan dengan Boroshiki. Lepas tu Boroshiki pun cakaplah dekat Code yang nasib
nasib Code akan sama je macam nasib Boro. Sekarang ni kita beralih pula situasi dekat karakter Amado, Sumire dan juga Sai, yang mana waktu ni diorang dah dapat tahu Kawaki telah pun diserang oleh Code. Jadi Amado pun tanyalah dekat Sai, macam mana korang boleh tahu? Dan Sai pun jawab, diorang dapat detect cakra yang tak dikenali sedang bertarung dengan Boruto. Cumanya waktu ni Amado pun dia rasa macam pelik lah kan. Dia tertanya, macam mana Code boleh jumpa Kawaki dengan cukup pantas padahal Code tak mempunyai kemampuan mengesan pun. Dan dia yakin sangat apa yang sedang berlaku sekarang ni tak ada masuk campur daripada anggota Otus pun, sebab dia tahu tak ada seorang pun anggota Otus yang mempunyai kemampuan macam tu. Lepas tu saya pun cakap lah, tak apalah, benda tu kita fikir kemudian je. Apa yang lagi pentingnya sekarang, Hokage ke-7 dah sampai dekat tempat pertarungan dan dorang kena ambil peluang untuk menewaskan Code waktu ni juga tau. Sebab kalau lah dorang berjaya menewaskan Code, kuncu-kuncu dia yang lain tu pun bukannya menjadi satu masalah lagi. Tapi dalam masa yang sama kan, kelihatan Amado tak dengar pun apa yang saya cakapkan tu. Dan dalam hati Amado ada cakap, tolong Kawaki, kita dah sampai sejauh ni tau, jangan rosakkan segalanya. Jadi dekat sini membuatkan kita bertambah lagi curiga lah kan dekat karakter Amado yang seakan mempunyai agenda yang tersendiri terhadap karakter Kawaki. Sekarang ni kita berbalik semula dekat situasi pertarungan, yang mana boleh dikatakan buat masa sekarang Code memang tak ada peluang langsung untuk berhadapan dengan Boroshiki, sambil Boroshiki terus dia cuba untuk menyerang Code bertubi-tubi menggunakan serangan Rasengan. Jadi disebabkan Code seakan tak ada peluang untuk berhadapan dengan Boroshiki, Eda pun suruhlah Code untuk membunuh diri. Tapi secara tiba-tiba sewaktu Boroshiki sedang melakukan serangan, Code telah pun muncul dekat belakang Kawaki bertujuan untuk membawa Kawaki lari bersama dengan dia. Pada awalnya Boroshiki baru je nak serang Code menggunakan teknik Rasengan lagi tau. Tapi malangnya Code telah mengugut Boroshiki kalau Boroshiki melakukan serangan, Code tak teragak untuk melakukan benda yang buruk terhadap satu-satunya korban yang Boroshiki ada untuk membangkitkan pohon cakra. Jadi sewaktu Code baru je nak masuk ke dalam kelomak dia bersama dengan Kawaki, secara tiba-tiba Boroshiki telah pun menyerang Code menggunakan serangan baru Rasengan, iaitu Rasendan, yang mana teknik ini seakan peluru yang dihasilkan menggunakan teknik Rasengan dikeluarkan melalui jari Boroshiki. Dan disebabkan serangan tersebut pun Code telah gagal untuk lari bersama dengan Kawaki. Lalu Boroshiki pun tak tunggu apa tau, dia terus je menendang Code sambil dia memperlekehkan karma Code dan dia telah menangkap Kawaki. Cumanya waktu Boroshiki telah menyelamatkan Kawaki daripada Code, Kawaki pun cakap lah, tak guna, lepaskan aku. Lepas tu Boroshiki pun balas lah, hey, ni bukannya cara kau bercakap dengan orang yang baru je selamatkan kau. Baik kau diam je, atau aku akan hancurkan tulang-tulang kau tu supaya kau diam. Jadi tak lama lepas tu pun Kawaki terus dicuba untuk menyerang Boroshiki. Tapi malangnya Boroshiki tak ada masalah pun untuk mematahkan serangan tersebut, dan dia pun dah mula fed up dengan perangai Kawaki. So Boroshiki pun decide untuk dia mematahkan lengan Kawaki. Tapi sewaktu keadaan tengah getih, Boroshiki baru je nak mematahkan lengan Kawaki, akhirnya Naruto dengan Shikamaru pun telah sampai dekat tempat pertarungan untuk menyelamatkan Kawaki. Dengan Shikamaru pun terus je memerangkap Boroshiki menggunakan teknik Kage Shibari dia. Tapi malangnya juga teknik Shikamaru tu tak mampu untuk menahan Boroshiki dengan lama pun, selepas Boroshiki dengan mudah je telah menyerap teknik tersebut menggunakan kekuatan karma dia. Malah bila Naruto dengan Shikamaru dah sampai dekat tempat pertarungan, Code seakan tertarik tau bila nampak Shikamaru pun ada dekat sana sekali. Tambahan bila Naruto dah selamatkan Kawaki, Naruto pun tanyalah keadaan Kawaki. Kawaki okey ke tak kan? Dan dia tanya apa sebenarnya yang sedang berlaku. Momoshiki take over badan Boruto lagi ke? Dan tiba-tiba Kawaki pun balas, aku tak okey. Kenapa kau datang dekat sini? Lari cepat, kau betul-betul akan kena bunuh. Tapi Naruto dengan tenang je dia jawab, aku hargai sangat sebab kau ambil berat pasal aku. Tapi aku ni adalah seorang Hokage. Aku tak akan lari bila ada musuh yang sedang mengancam keselamatan desa aku. Cumanya apa yang lagi malangnya dekat sini, secara tiba-tiba Code telah pun mengambil kesempatan untuk menjadikan Shikamaru sebagai tahanan, dengan dia bagi amaran dekat Naruto kalau Naruto lakukan sebarang pergerakan, dia tak akan teragak untuk membunuh Shikamaru. Jadi situasi sekarang ni dekat sana memang tengah tegang gila lah, dengan Naruto pun seakan tersempit dengan situasi yang sedang berlaku sekarang ni. Tapi Shikamaru terus disuruh Naruto untuk bertarung tanpa
menghiraukan pasal dia. Sebab Shikamaru dah memang bersedia risiko apa yang akan berlaku bila dia ikut pergi ke sana. Tapi macam apa yang kita tahulah, karakter Naruto ni macam mana kan? Dia mesti akan mencari jalan untuk menyelamatkan Shikamaru juga. Dia tak akan bertindak tanpa berfikir apa pun tau. Dia tak akan buat serangan membabi buta ke apa. Dia mesti akan fikir kebaikan dan keburukan juga. Dia mesti akan buat yang terbaik bagi untuk menyelamatkan orang-orang yang disayang. Jadi tak lama lepas tu pun Boroshiki kembali menyertai pertarungan tersebut sambil dia cakap, keadaan makin menarik dan Boroshiki seakan ingin bekerjasama dengan Code untuk membunuh Naruto. Tapi secara tiba-tiba Kawaki pun tak tunggu apa, dia terus meluru ke arah Boroshiki untuk melakukan serangan. Tapi Boroshiki memang tak ada masalah langsung pun tau untuk mematahkan serangan daripada Kawaki tu. Lalu Boroshiki pun terus menyerang Naruto menggunakan teknik Cho Odama Rasengan. Di hujung chapter kita dapat tengok secara mengejut teknik Cho Odama Rasengan yang dilakukan oleh Boroshiki seakan telah pun diserap oleh sesuatu. Dan apa yang paling mengejutkannya dekat sini, kelihatan karma Kawaki telah pun kembali semula. Dengan penampilan Kawaki terus berubah menjadi seakan seorang Otsutsuki. Lalu Kawaki telah menggunakan kekuatan karma dia untuk menyerap serangan tersebut. Dan benda ni memang membuatkan semua orang yang berada dekat sana terkejut melihat keadaan Kawaki sekarang ni. Dan chapter 65 pun habis macam tu je. Jadi bagi aku apa yang berlaku untuk dalam chapter 65 ni memang hype gila tau. Dan tak sia-sia kita tunggu 1 bulan untuk kita tahu apa yang akan berlaku untuk dalam chapter kali ni. Secara jujur kan, aku pun macam lost kejap tau bila baca chapter ni. Sebab aku confused gila apa sebenarnya yang sedang berlaku dekat sana. Dan persoalan yang paling besar sekarang ni, macam mana karma Kawaki tu boleh muncul kembali? Dan adakah disebabkan hal ni, adakah kemungkinan yang Otsutsuki Shiki sebenarnya masih lagi hidup? Tapi semua tu tak apalah, InsyaAllah nanti aku akan cuba buat satu video teori apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter 66 dan apa sebenarnya yang sedang berlaku terhadap tubuh Kawaki. Taman korang jangan lupa tau, yang mana dekat sini pertama kali Boruto dengan Kawaki yang dalam form Otsutsuki berada dekat satu tempat yang sama. Jadi apa pun aku memang looking forward gila dan tak sabar nak tunggu apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.